Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Piece chapter 1056. Okey guys, sebelum kita sambung dengan video, aku nak bagi tahu ni. Sekarang ni Faiz di studio dah ada keluarkan dua desain baju anime yang baru tau, iaitu desain Naruto Kage, dan buat kali yang pertama kami dah keluarkan desain anime One Punch Man, iaitu desain Saitama. Kedua-dua desain baru ni memang padu habis lah. Memang cantik gila kalau korang pakai. Dari segi kualiti baju korang jangan risau tau. Kita orang memang bagi yang terbaik. Kita orang gunakan kain microfiber interlock dan jenis sublimation. So kalau korang pakai baju ni untuk buat bersukan pun memang tak ada masalah. Dan aku garanti gila kalau korang pakai baju ni, confirm mesti korang akan jadi jejaka Malaya. Memang saya sayang Fatami lah. Auto korang jadi handsome. Malah bukan takat tu je, kita orang pun dah restock juga design Nami Kazeminato. Dan setiap pembelian korang akan dapat free gift, stiker dan kad anime Naruto. Jadi tunggu apa lagi guys? Baju-baju keluaran Faiz Studio semuanya limited edition. Siapa cepat dia dapat. So kalau korang berminat nak order baju-baju anime keluaran Faiz Studio, korang boleh je terus order dekat Shopee Faiz Studio ataupun korang WhatsApp je nombor yang ada dekat bawah ni. Okey, InsyaAllah harga memang berbaloi gila. Okey dah settle, jom kita sambung lain video balik. Yang mana untuk dalam chapter kali ni memang banyak gila kejutan yang telah pun berlaku untuk dalam chapter 1056. Antaranya kita dapat tengok situasi selepas tamatnya pertarungan di antara Akazaya dan Momonosuke menentang Admiral Ryokugyu. Semuanya telah pun terjawab apakah nasib untuk Shinobu dan Raizo selepas telah diserang oleh Aramaki. Selain dari itu, akhirnya Luffy, Law dan juga Kid dah bersiap sedia untuk meneruskan journey mereka meninggalkan negara Wano. Dan apa yang paling mengejutkan untuk dalam chapter kali ni, kita dapat info yang cukup besar berkaitan pasal salah seorang Yonko terbaru, iaitu Buggy the Clown yang mempunyai anggota yang cukup menakutkan. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 1056 yang bertajuk Cross Guild. Dan dekat dalam cover story untuk dalam chapter kali ni, kita dapat tengok telah berlakunya pertarungan di antara Katakuri dan juga Oven menentang Jerma Double Six. Akhirnya kita dapat tengok juga Katakuri kembali selepas dah lama gila Katakuri tak muncul dalam manga One Piece lepas dia dari pertarungan yang cukup epik di antara Luffy menentang Katakuri. Sebelum chapter ni bermula, kelihatan Oda ada update berkaitan pasal karakter Uta yang merupakan anak kepada Akagami no Shanks untuk movie Red nanti. Tapi semua tu tak apa, kita just fokuskan dulu apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Okey, chapter 1056 bermula dengan situasi keadaan untuk Raizo dan juga Shinobu selepas tamatnya pertarungan di antara tim samurai menentang Admiral Ryokugyu. Kita dapat tengok keadaan untuk Raizo dengan Shinobu sekarang ni memang teruk gila lah selepas Aramaki telah pun menyedut nutrien yang ada dalam tubuh mereka. Keadaan untuk diorang berdua sekarang ni memang macam mayat hidup je, memang kurus kering gila. Tapi nasib baiklah diorang masih lagi hidup dan sedang mendapatkan rawatan dekat istana. Tapi waktu diorang tengah mendapatkan rawatan tu kan, kedengaran seakan ada seseorang yang cakap tau. Percaya ataupun tak, diorang tetap kena terima dan mengaku yang keberadaan Kaido dekat Wano jugalah merupakan aspek yang cukup besar negara Wano tak diserang oleh sesiapa. So tak lama lepas tu pun Kinemon sampai dekat sana. Dia memang minta maaf sangat lah dekat diorang semua, sebabnya Kinemon kan tak ada sewaktu diorang semua sedang berhadapan dengan Aramaki. So dia rasa bersalah sangat lah. Kinemon rasa dia macam tak berguna je, sampaikan member-member dia hampir je terkorban untuk menghalang Aramaki dari menjejak kaki ke Flower Capital. Tapi Nekomamushi pun cakap lah, alah tak ada hal lah Kinemon, benda ni kecil je, kita patut bangga dan cakap terima kasih tau dekat Momo disebabkan keberanian dia untuk menentang Aramaki. Jadi lepas dari itu pun diorang tanyalah pasal keadaan Otsuru yang merupakan isteri untuk Kinemon, dia okey ke tak. Lalu Kinemon pun jawab lah, Otsuru okey je, cumanya muka dia macam ada luka sikit disebabkan Okobore Town kan dah terbakar dan memang tak ada apa-apa lagi yang tinggal dekat sana. Kinemon memang bersyukur sangat-sangat lah yang Otsuru okey je. Malah si Kinemon ni kan, dia masuk air tau. Lepas dia dah berjumpa dengan bini dia, dia pun cakap lah, dia tak sangka walaupun 20 tahun dah pun berlalu, tapi bini dia ni tetap cantik macam selalu je. Memang cun gila, tetap awet muda. Sambil kelihatan muka si Kinemon ni memang tak boleh belah gila lah. Jadi Inuarashi yang tengok gelagat si Kinemon ni pun dia menyapa lah kan. Dia cakap, hey cukup lah tu, geli aku
tengok kau ni menggeletes macam budak baru nak bercinta je. Padahal anjing bercinta pun tak adalah teruk macam ni sekali. Tak lama lepas tu situasi berubah pula, yang mana kita dapat tengok Inuarashi dan juga Neko Mamushi telah pun memanggil Karen untuk berjumpa dengan mereka. Bertujuan tanpa disangka Inuarashi dan juga Neko Mamushi ingin menyuruh Karen untuk menjadi leader yang baru untuk Puak Mings, disebabkan mereka berdua telah pun membuat keputusan untuk mereka tinggal kat negara Wano bagi untuk melindungi Momonosuke. So pada awalnya Karen memang terkejut gila lah. Memang tak sangka gila dengan apa yang telah dikatakan oleh mereka berdua. Awalnya Karen memang menolak untuk menjadi leader terbaru untuk Puak Mings. Sebabnya bagi Karen, dia ni kan muda lagi. Dia tak layak untuk memikul tanggungjawab sebesar macam tu. Tapi Neko dengan Inu tetap mempercayai Karen yang mampu untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Diorang percayakan generasi yang baru untuk menjadi pemimpin yang baru. Malah Wanda, Shishilian semua tu pun diorang bersetuju kalau Carrot menjadi leader yang baru. Diorang akan sentiasa support Carrot di sisi beliau. So dekat sini dah memang secara official Carrot lah yang akan jadi pemimpin yang baru untuk Puak Suku Mings. Alright, dah settle pasal pelantikan Carrot sebagai pemimpin yang baru untuk Suku Mings. Sekarang ni situasi beralih pula dekat tempat Momonosuke, Hiyori dan juga Sukiyaki, yang mana akhirnya Sukiyaki telah pun mendedahkan identiti sebenar beliau adalah atuk kepada Momo dan juga Hiyori. So lepas tu diorang berdua dah dapat tahu ya rupanya Tengyuyama selama ni sebenarnya adalah atuk mereka. Diorang pun sedih lah kan. Diorang tak sangka gila atuk diorang masih lagi hidup. Diorang ingatkan selepas dari kematian Oden, diorang dah tak ada lagi ahli keluarga yang masih lagi tinggal. Tapi rupanya atuk diorang sendiri masih lagi hidup dan sentiasa je ada dekat negara Wano. Lalu Sukiyaki pun minta maaf lah dekat diorang berdua. Dia terhutang budi sangat-sangat dekat diorang selepas apa yang telah berlaku dekat Wano. Tapi Hiyori pun cakap lah, janganlah macam tu, atuk tak perlu pun minta maaf tau. So lepas dari itu pun rupanya anggota-anggota samurai yang lain pun sebenarnya diorang semua dapat syak je. Yang orang diorang kenali selama ni iaitu Tengyuyama bukannya orang yang biasa-biasa. Diorang yakin sangat wajah yang bersembunyi di sebalik topeng yang beliau pakai adalah seorang yang cukup hebat dan terkenal. Tapi dalam diorang semua dah tahu yang Tengyuyama tu sebenarnya adalah Sukiyaki, rupanya si Kinemon ni pun dia tak tahu pun tau yang Sukiyaki masih lagi hidup. Dia tak dapat nak syak langsung pun macam orang lain. Punyalah slow si Kinemon ni sampaikan benda-benda macam ni pun dia ketinggalan dari orang yang lain. So lepas dia Sukiyaki dah revealkan identiti sebenar beliau dekat semua orang, kita dapat tengok kali ni Robin pula telah pun mendedahkan dekat semua orang rahsia pasal keberadaan Pluton yang ada dekat negara Wano. Jadi bila Franky dengar je yang Pluton sebenarnya ada dekat negara Wano, dia pun terkejut lah. Dia tak sangka gila salah satu ancient weapon berada dekat Wano. Dan Robin pun tanyalah dekat Luffy, yang Luffy nak ke senjata Pluton ni kan? Tapi Luffy dengan santai je dia jawab, tak apa, dia okey je. Dan orang pun tertanyalah, kenapa dia nak membebaskan senjata tersebut. Lalu tak lama lepas tu pun Shinobu dengan Otama telah pun tiba dekat sana. Dan secara mengejut kelihatan tubuh Shinobu telah pun menjadi cantik semula macam dulu-dulu. Disebabkan Aramaki kan dah sedut segala lemak-lemak yang ada dekat tubuh Shinobu. Jadi memang kurus lah jawabnya si Shinobu ni lepas kena sedut dengan Aramaki. Memang ada benefit juga kan bila kena sedut dengan Aramaki ni, daripada gemuk terus dia jadi kurus. Lalu si Sanji ni pun apa lagi kan, lepas dia dah nampak orang yang cantik, memang mata dia bertukar jadi bentuk love lah. Memang dia suka gila tengok tubuh yang baru untuk Shinobu. Malah Otama sendiri pun dah secara official menjadi anak murid untuk Shinobu, nak belajar teknik-teknik sebagai seorang ninja. Dan Otama pun tanyalah dekat Luffy, abang, kalau Otama dah jadi kuat nanti, boleh tak Otama nak join kru abang? Dan Luffy pun jawab lah, boleh je, tapi Otama kena training lebih sikit untuk menggunakan ninjutsu. Tapi dalam masa yang sama, akhirnya kelihatan juga si Karibo pun turut berada dekat sana sambil mendengar perbualan mereka semua berkaitan pasal Pluton dari jarak jauh. So beberapa hari lepas tu pun, sewaktu Momo tengah tengok keadaan semua orang dari istana, tak lama lepas tu pun dia nak pergilah jumpa dengan Zoro kan, sebab dia nak minta Zoro untuk ajarkan dia menggunakan pedang. Tapi tanpa disangka, rupanya Straw Hat Pirate dengan yang lain dah ready untuk tinggalkan negara Wano, yang mana diorang semua pun sekarang ni sedang berada dekat Togake Point tanpa memberitahu dekat Momonosuke dan juga Kinemon yang mereka dah nak pergi meninggalkan negara Wano. Cumanya apa yang kelakarnya dekat sini kan, diorang semua sebenarnya dah ucapkan selamat tinggal dah dekat orang-orang yang lain tau, macam Denjiro semua tu, kecuali si Momo dengan Kinemon. Aku pun tak tahulah apa sebab diorang tak bagi tahu dekat diorang berdua yang mereka dah nak pergi tinggalkan negara Wano. So kelihatan situasi dekat Togake Point, si Luffy, Law dengan Kid pun diorang bergaduh lah. Sebabnya banyak-banyak hari, kenapalah hari yang sama juga diorang semua nak pergi tinggalkan negara Wano? Kenapa bukan esok
manja ke, lusa ke. So diorang pun gaduh lah dekat sana kan, bertekak sikit kat situ. Lepas tu diorang pun adalah buat cabutan undi. Yelah, sebab diorang pun dah berlayar pada hari yang sama, takkanlah diorang nak mengikut jalan yang sama kan. Mestilah diorang nak jalan asing-asing, tak nak lah terserempak lagi ke apa kan. So diorang pun buatlah undi arah mana yang patut diorang pergi untuk meneruskan pelayaran. Di hujung chapter kita dapat tengok secara mengejut, part ni memang mengejutkan ramai gila orang, yang mana kita dapat info yang cukup besar. Rupanya Crocodile dan juga Mihawk telah pun menyertai kru Yonko bagi. Lain macam Might, anggota yang bagi rekrut. Sekali dua orang Shishibunkai terus join kru bagi. Dah lah dua-dua orang ni bukannya karakter yang biasa-biasa kan. Dua-dua karakter ni mempunyai kekuatan yang cukup menakutkan. Malah dua orang semua pun tak sangka gila yang Crocodile dan juga Mihawk akan bekerjasama di bawah Yonko bagi. Dan sebelum diorang pergi tinggalkan negara Wano pun, lo adalah kongsikan juga dekat Kid kopi rock poneglyph yang dia dah dapatkan dekat bawah istana. Lalu kelihatan Yamato yang masih lagi berada dekat atas bumbung istana, yang mungkin dia nak tengok negara Wano untuk kali yang terakhir sebelum dia tinggalkan negara Wano dan meneruskan journey bersama Straw Hat Pirate. Dan chapter 1056 pun habis macam tu je. Secara jujur aku memang tak sangka gila yang Mihawk dan juga Crocodile akan menyertai kru Yonko bagi. Lagi-lagi si Mihawk tu, sebabnya selama ni kita dapat tengok dia ni kan jenisnya gerak solo je, bukannya ada kru ke apa kan. Tapi kita pun tak pasti apakah sebab yang sebenarnya dua karakter besar ni boleh bekerjasama dengan bagi. Aku percaya sangat pasti ada plot twist yang cukup besar berkaitan pasal karakter bagi. Kalau direkrut karakter yang biasa-biasa, kita pun okey je lah kan. Tapi dua karakter yang direkrut ni bukannya biasa-biasa, memang luar biasa gila. Aku memang tak sabar gila nak tahu apakah sebenarnya yang telah berlaku sekarang ni. Macam mana bagi boleh jadi Yonko dan boleh rekrut dua orang monster ni. Kita sama-sama nantikan apa pula yang bakal berlaku untuk dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.